Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya ucapkan syabas kepada Lajnah Dakwah Dewan Pas Kawasan Parit kerana mengambil inisiatif untuk kita mengadakan program tazkirah ataupun Mutiara Duha yang kita susun untuk kita mengambil sedikit intipati ataupun ilmu bagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita mengingat kembali bagaimanakah persediaan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Saya kongsikan bersama-sama dengan sahabat-sahabat panduan menyambut Ramadan Al-Mubarak yang telah dikeluarkan buku yang telah dikeluarkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru Datuk Bentara Setia 2021 daripada Negeri Kelantan. Jadi bab yang pertama membincangkan bagaimanakah sewajarnya kita menyambut Ramadan. Sekarang kita berada dalam bulan Rajab, Rajab, Syaban, Ramadan, dan tidak lama lagi kita akan melalui proses pentarbiahan sepanjang bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan yang kita namakan sebagai bulan mentarbiahkan diri kita untuk kita mendidik diri kita, mengasuh diri kita untuk kita memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selepas kita tamat melalui proses pentarbiahan dalam Ramadan, kita menjadi umat Islam yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Sehubungan dengan itu, berikut merupakan beberapa amalan yang dapat disenaraikan untuk kita sama-sama meneliti bagi kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama melakukan taubat nasuha. Setiap individu Muslim dianjurkan dan diwajibkan bertaubat dari setiap kesalahan dan dosa. Dosa berlaku apabila seseorang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita diseru untuk sentiasa bertaubat daripada dosa kecil atau dosa besar sepanjang masa. Tidak semestinya untuk kita berhadapan ataupun untuk kita masuk ke bulan Ramadan saja kita nak bertaubat, tetapi kita boleh melakukan kita boleh bertaubat setiap hari sepanjang masa dan dia sangat-sangat dituntut apabila menjelang bulan Ramadan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. La'allakum tuflihun, iaitu kamu menjadi orang-orang yang berjaya, daripada surah An-Nur ayat 31. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, berbaik dengan semua orang dan melupakan semua persengketaan dan dendam. Sebelum kedatangan bulan Ramadan, seseorang Muslim hendaklah melakukan hubungan yang baik dengan semua orang, memaafkan segala kesalahan orang lain dan memohon kemaafan atas dosa yang dilakukan. Hal ini telah disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Man kanat lahu mazlamatun la ahadin min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadrin mazlimatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maksudnya, sesiapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap seseorang
sama ada terhadap kehormatannya atau apa cara sekalipun, maka mintalah kemaafan daripadanya hari ini sebelum tibanya hari yang tidak ada emas dan perak. Yang ada hanyalah jika dia mempunyai amal soleh, maka akan diambil pahalanya sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambilkan dosa orang tersebut dan ditanggung kepadanya. Jadi maknanya kalau kita tidak memohon ampun dan maaf daripada orang yang telah kita melakukan kesalahan, ya, Allah akan ambil, ya, pahala-pahala yang pernah kita lakukan untuk Allah berikan kepada orang yang telah kita zalimi. Jadi eloklah, ya, sahabat-sahabat sekalian, kita sama-samalah, ya, memohon ampun dan maaf daripada rakan-rakan sekeliling kita, daripada sanak saudara kita, ahli keluarga kita. Kalau kita seorang majikan, kita mohon maaf dengan pekerja-pekerja kita. Kalau kita seorang guru, kita mohon maaf dengan anak-anak murid kita. Kalau kita seorang murid, kita mohon maaf daripada guru-guru kita. Jadi kita digalakkan untuk orang kata kalau kita dari bahasa indahnya ataupun bahasa mudahnya, kita mohon maaf, kita kata kosong-kosong, kan. Biasalah, kalau orang muda, okey, kosong-kosong ya. Jadi itu juga merupakan satu cara lah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Perkara yang ketiga, yang ini yang perlu kita lakukan kerana kita adalah seorang anak, ya, kepada ibu bapa kita. Memohon kemaafan daripada kedua ibu bapa kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga ke akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Jadi hal ini diperkukuhkan lagi dengan ancaman kepada orang yang menderhakai ibu bapa dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 3 golongan yang tidak akan dimasukkan ke syurga: orang yang menderhakai ibu bapanya, orang yang dayus, dan perempuan yang menyerupai lelaki, ya. Allah menekankan untuk kita sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi apalah salahnya, ya, kita menjadi tanggungjawab kepada kita, ya, bukan saja nak tunggu bulan Ramadan, ya, sepanjang masa, ya, kalau kita tak sempat nak balik kampung, kita telefon mak ayah kita mohon maaf atas kelalaian kita, atas kesilapan kita yang kita lakukan, ya, secara tidak sengaja ataupun sengaja ataupun secara tidak disedari, ya, kepada ibu bapa kita, ya. Apatah lagi nak menyambut bulan Ramadan ini, eloklah kita, ya, bertemu dengan ibu bapa kita, menziarahi mereka dan mohon ampun dan maaf daripada mereka. Mudah-mudahan, ya, segala amalan yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, apa yang perlu kita lakukan lagi? Mempelajari ilmu-ilmu berkaitan puasa, ya. Kerana puasa ni bulan Ramadan datang setahun sekali, ya. Lepas habis Ramadan datang Syawal, datang Zulqa'dah, Zulhijjah, dia 11 bulan yang seterusnya barulah datang bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang kita lupa dengan amalan-amalan yang boleh kita lakukan, kita kena review balik, buat revision balik bagaimana nak niat puasa, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Semuanya kita kena buat revision, kan. Jadi setiap orang perlulah mempelajari secukupnya ilmu, cara amalan, adab dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan puasa, seperti iktikaf, ya, apa-apa lagi perkara yang kita perlu lakukan, zakat fitrah, ya, memberi orang membuka puasa, ya, kita bersama-sama bersedekah, memperbanyakkan sedekah, ya, membaca Al-Quran, ya. Jadi semuanya kita kena buat revision, ya. Kemudian yang kelima, pada hari ini kita berada dalam bulan Rejab, ya. Sama-samalah kita meningkatkan amal soleh pada bulan Rejab dan Sya'ban, ya. Bulan Rejab merupakan salah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Antara kelebihan yang terdapat dalam bulan haram ini adalah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau telah menukilkan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amal soleh yang dilakukan adalah lebih besar pahalanya berbanding bulan-bulan yang lain.
Pada bulan Sya'ban pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan supaya banyak berpuasa. Hal ini dapat dilihat daripada hadis daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu yang maksudnya beliau biasanya berpuasa sampai kami mengatakan sungguh beliau telah berpuasa terus, dan beliau berbuka sampai kami mengatakan sungguh beliau telah berbuka. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban semuanya, dan biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit ditinggalkan. Ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan kelebihan untuk kita berpuasa dalam bulan Sya'ban. Sebab apa? Sebagai satu latihan kepada kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, justru ulama memberi gambaran bahawa bulan Rejab merupakan bulan untuk bercucuk tanam, manakala bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman, dan pada bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menuai hasil pahala dan ganjaran. Ya. Yang keenam, ya, kita apa yang perlu kita lakukan lagi? Berazam bersungguh-sungguh untuk memakmurkan Ramadan dengan pelbagai amal soleh. Ya. Kita memperbanyakkan amalan sunat, ya, memperbanyakkan membaca Al-Quran, kita berusaha untuk bersama-sama solat tarawih. InsyaAllah dalam keadaan hari ini kita berada dalam endemik COVID-19, ya, kita boleh telah dibenarkan, ya, untuk bersolat tarawih. Mudah-mudahan dapat kita bertarawih sama-sama, ya, di masjid, ya, kita tapi jangan lupalah kita masih perlu menjaga SOP, ya. Jadi kita amalan-amalan yang lain, kita memperbanyakkan sedekah, kita beri sumbangan untuk orang berbuka puasa, ya, untuk orang untuk anak-anak yatim, ya, ataupun untuk kita mengajak orang untuk berbuka puasa bersama kita, ya. Kita berazam untuk tidak melakukan sebarang kejahatan ataupun keburukan kepada orang lain, ya. Yang ketujuh, ya, kita membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka umat Islam dianjurkan supaya memperbanyakkan dan meningkatkan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW bertadarus dengan Jibril AS setiap kali tibanya Ramadan. Baginda sempat mengkhatamkan bacaan tadarusnya sebanyak 2 kali sebelum tahun kewafatannya. Ya, jadi kita alhamdulillah kita sama-sama bertadarus, sama ada dengan ahli keluarga kita pun ataupun dengan jiran tetangga kita, ya, ataupun dengan rakan-rakan sekerjaya kita, ya, kita boleh sama-sama. Kenapa kita perlu bertadarus? Bertadarus itu kita boleh sama-sama memperbaiki, ya, bacaan tajwid sahabat kita. Jangan rasa malu dan segan, ya, walaupun kita mungkin tak mampu nak habis baca Quran nak khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, tapi dengan bulan Ramadan kita bertadarus itu kita dapat memperbetulkan bacaan kita. Kita ada rakan-rakan yang boleh mendengar bacaan kita, ya. Kita kena sabar, ya, bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Yang ke-8, ya, kita berusaha untuk menjaga solat supaya kita melaksanakan solat secara berjamaah, ya. Setiap umat Islam hendaklah sentiasa solat secara berjamaah, terutamanya pada bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalli lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang solat kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama, maka ditulis untuknya 2 kebebasan, iaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan, ya. Itu sabda baginda lagi yang bermaksud sesiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk mendirikan solat fardu, maka pahalanya menyamai pahala seseorang yang mengerjakan haji yang telah mengenakan ihram, ya. Ini pesanan daripada Nabi Muhammad SAW untuk kita berusaha, ya, meningkatkan solat jemaah kita, ya. Atau kalau kita sebagai muslimat, ya, kita kalau tak dapat pergi masjid, kita solat di rumah dengan anak-anak kita, ya, insya-Allah, dengan rakan-rakan kita, ya, untuk kita sama-sama bersolat jemaah, ya. Yang ke-9, yang terakhir sekali, kita memperbanyakkan amalan sunat nawafil, ya. Kita kena membiasakan diri, ya. Pada hari ini pun kita dah ada panduan lah, ya, panduan untuk kita meningkatkan amalan-amalan sunat. Kita melakukan solat sunat sebelum subuh, ya. Kita melaksanakan solat sunat syuruk, ya, solat sunat isyraq lah, ya, solat sunat duha, ya, solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, ya, sebelum asar, ya.
selepas maghrib, sebelum isyak dan selepas isyak kita kena memperbanyakkan solat sunat ya. InsyaAllah mudah-mudahan itu sebagai persiapan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi 9 perkara bolehlah kita sama-sama mengamalkannya ya, bukan saja untuk diri tuan-tuan dan puan-puan, bukan dulu saja untuk diri sahabat, tetapi untuk diri saya sendiri sebagai peringatan kepada kita semua, kerana kita adalah seorang hamba Allah, seorang manusia ya, insan yang sentiasa lupa ya. Manusia ni sifat dia lupa, malas, dia semua ada pada manusia. Jadi kita kena ada kekuatan, kena ada keazaman untuk kita mengubah diri kita. Kita semua mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi alhamdulillah, itulah sikit sebanyak mutiara duha pada hari ini. Mungkin panjang sikitlah untuk sahabat-sahabat mendengarnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berhadapan ataupun bagi kita menghadapi bulan Ramadan, insya-Allah. Sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.